struktur Lewis. Bagaimana kita boleh melukis struktur Lewis? Okay. So, untuk melukis struktur Lewis ini, dia ada beberapa peraturan yang perlu diikuti. Jadi, saya akan menunjukkan bagaimana kita boleh lukis struktur Lewis ini dengan baik. Semasa saya melukis semasa saya membentuk struktur Lewis ini, saya akan ceritakan peraturan-peraturan yang perlu ada untuk kita membuat struktur Lewis dengan baik. Okay, kita mula dengan satu contoh. Contohnya oksigen. Okay, gas oksigen. Jadi cara pertama ataupun peraturan pertama adalah kita jumlahkan ke semua elektron valensi yang ada dalam molekul oksigen di sini. Okey, molekul oksigen ini mempunyai elektron valensinya 6. Jadi dia ada 2 oksigen di situ, maka kita 2 didarabkan dengan elektron valensi bagi oksigen adalah 6, menghasilkan 12 elektron valensi. Okey, ini adalah jumlah elektron valensi yang ada pada molekul oksigen. Selepas pada tu, kita buat rangka. Okay, peraturan yang kedua, kita buat rangka. Rangka satu oksigen dengan satu oksigen lagi. Lepas pada tu, kita gunakan elektron valensi ni, yang ada 12 elektron ni, kita letakkan pada setiap satu atom ini. Jadi, kita akan gunakan 12 elektron ini untuk kita letakkan setiap atom yang ada di dalam molekul oksigen ini supaya setiap atom yang ada di sini memperolehi aturan octet. Maknanya kita kena letak menggunakan elektron valensi yang ada 12 ni, kita letak di sini mematuhi aturan octet dan di sini mematuhi aturan octet. Jadi pertama sekali kita kena letak elektron di antara atom ni, okay, untuk menggambarkan ikatan yang akan terbentuk nanti. Okey, 2. Kita letak 2 lagi. 2 dan 2. Okey. So, jadi dah cukup 8. 2, 4, 6, 8. Jadi kita asal ada 12. Jadi kita dah guna 8. Tinggal lagi 4. Maka 4 ni kita letakkan di sebelah satu lagi. Okey, 1, 2, 3, 4. Jadi totalnya 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Jadi kalau kita lihat di sini, okay, kita dah letak 8 dan juga 4. Jadi ini tak cukup. Jadi kalau kita total up, sepatutnya atom oksigen yang kedua ni memiliki 8 elektron juga. Tapi tidak cukup. Kalau kita bilang elektron yang ada di oksigen yang di sini 2, 4, 6, 8 cukup. Tapi di sini tak cukup. 2, 4 dan 6. Okey, elektron yang di sini ni dikongsi oleh 2 atom oksigen tersebut. Okey, 2 atom oksigen. Jadi oleh kerana dia tak cukup, apa yang perlu kita buat seterusnya supaya atom di sebelah kanan ni, atom oksigen di sebelah kanan ni mencukupi aturan octet dia. Caranya adalah kita gerakkan sepasang lagi elektron daripada oksigen ni. Oksigen yang lebih elektronnya cukup 8 ni, kita gerakkan sepasang elektronnya antara 2 oksigen ni. Okay. Kita gerakkan sepasang elektron dia kepada 2 oksigen ni, antara 2 oksigen ni. So jadi apa yang seterusnya akan berlaku kedudukan elektronnya. Okay. Dan ni adalah oksigen. So apabila kita gerakkan bilangan sepasang elektron ni kepada perkongsian elektron, kita akan dapat macam ni. 1, 2. Di sini dah jadi 4 elektron ataupun 2 pasang. Sini tinggal lagi 2. Okey, ni ada yang asalnya 2, ni yang 2, ni yang baru. Okey, yang baru dipindahkan daripada oksigen di sebelah kiri dia. Okay, jadi seterusnya kita bilang lagi sekali supaya memastikan kedua-dua oksigen ini mematuhi aturan octet dia. Okay. So, jadi di sini adalah perkongsian, maka dimiliki oleh kedua-dua atom ni. 2, 4, 6, 8. Cukup. Sebelah kiri dan sebelah kanan 2, 4, 6, 8. Cukup. Maka kedua-dua atom oksigen ini di dalam molekul oksigen gas ini sudah mematuhi aturan octet masing-masing. Jadi kita pun
gantikan, sebenarnya next kita gantikan bonding elektron ni, elektron yang membuat ikatan ni dengan membentuk ikatan yang sebenar. Jadi kalau kita tengok di sini ada 4 pasang elektron, maka di antara oksigen dengan oksigen ni akan membentuk ikatan double. Jadi kita lukis balik oksigen dia. Lepas tu kita buat ni, kita gantikan elektron yang buat ikatan ni dengan ikatan, iaitu ikatan double. Dan kita letak ke semua elektron yang tak membuat ikatan ni di atom masing-masing. Ini adalah struktur Lewis bagi sebatian ataupun molekul oksigen. Kita tengok contoh yang kedua. Kita bagi contoh yang kedua, iaitu kita gunakan molekul yang mudah seperti dulu, iaitu molekul air. Mengikut peraturan yang pertama, kita kena jumlahkan ke semua elektron valensi pada hidrogen dan juga oksigen. Hidrogen dia ada 2 dan elektron valensi untuk hidrogen adalah 1. Ditambahkan dengan bilangan oksigen dalam molekul tu 1. Dan didarabkan dengan elektron valensinya 6. Jadi kita jumlahkan semua sekali, kita akan dapat 8 elektron valensi. Jadi kita akan dapat 8 elektron valensi. Okey, seterusnya kita buat rangka dia, skeleton. Okay, biasanya bila kita nak buat rangka, biasanya hidrogen always ataupun sentiasa berada di bahagian tepi, bukan di bahagian tengah. Jadi secara logiknya oksigen berada di bahagian tengah, hidrogen ada di bahagian tepi dan hidrogen berada di bahagian tepi. Okay. Seterusnya macam yang tadi, kita ambil 8 elektron ni, kita letak di keliling di keliling hidrogen, oksigen dan hidrogen lagi sekali, semuanya mengikut aturan oktet. Barang diingat bahawa hidrogen tidak mengikut aturan oktet. Dia mengikut aturan doublet. Maknanya, hidrogen di keliling hidrogen ni hanya memiliki 2 elektron. Di sini pun 2, tapi oksigen memiliki ataupun memenuhi aturan oktet iaitu 8. Jadi kita pun susun elektron masing-masing. Ada 8, ini adalah 8 elektronnya. Pertama sekali kita letak elektron yang membuat perkongsian 2 biji. 2 elektron. 1, 2. Okay. So, kita dah ambil 8, kita dah ambil 2, tinggal lagi 6 elektron. 6 elektron ni kita letak di bahagian hidrogen yang satu lagi. 2. Okay. Jadi, kalau kita cek dari segi aturan oktet, aturan doublet bagi hidrogen, dia dah cukup lah. 2, cukup. Dia tak lebih pada tu. Jadi, bila kita guna tengok, kita dah guna 4 elektron. Okay, kita dah guna 4 elektron daripada 8, maka balance elektron yang tertinggal adalah 4. Jadi keempat-empat elektron itu perlu diletakkan kepada atom di bahagian tengah. 1, 2, 3, 4. Okay, semua elektron ni sudah pun diletakkan dalam molekul ni. 8, yang kita bilang semua sekali 8. So, jadi kita cek lepas kita letak semua sekali elektron-elektron ni pada tempat-tempat dia, maka kita pun kira untuk mengetahui sama ada molekul ni, atom-atom dalam molekul ni mematuhi aturan oktet ataupun aturan doublet bagi hidrogen. Okey, hidrogen terkira 1, 2 cukup. Hidrogen di sebelah kanan ni pun 1, 2 cukup. Dan untuk oksigen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cukup. Jadi bila dah cukup begitu, maka elektron yang membuat ikatan di sini, sepasang elektron yang membuat ikatan di sini akan ditukar kepada bentuk bonding. Okay, kita lukis lagi sekali struktur ni dengan menggantikan elektron dalam bentuk titik tu kepada ikatan. Oksigen
sebelah kiri dia ada satu ikatan sebab ada sepasang elektron yang membuat ikatan dengan hidrogen, dan di sebelah kanan pun dia ada sepasang elektron yang membuat ikatan dengan hidrogen. Dan seterusnya kita letakkan bilangan elektron pada hidrogen. Ada pada oksigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 2 elektron ni tidak diletaklah sebab kita gantikan dengan ikatan. Jadi satu ikatan ni menggambarkan 2 elektron. Okay, maka inilah Lewis structure untuk molekul air. Kita bagi contoh yang ketiga yang mudah saja. Kita guna yang mudah dulu, iaitu amonia. Kita buat lagi sekali. Dia punya pertama kita kira ataupun jumlahkan elektron valensi. Nitrogen ada 1. Bilangan valensi untuk nitrogen adalah 5. Oksigen, hidrogen ada 3. Kita darabkan dengan elektron valensinya 1. Dan kita jumlahkan di sini juga kita akan dapat 8 elektron valensi. Okay, lepas tu kita buat rangka. Seperti yang saya kata tadi, rangka ni dia ada terdiri daripada nitrogen dan juga hidrogen. Hidrogen ni sentiasa berada di bahagian tepi. Oleh demikian, secara logiknya nitrogen berada di bahagian tengah. Okay, kita buat nitrogen, hidrogen, dan juga hidrogen. Lepas tu, kita gunakan 8 elektron ini untuk diisi setiap atom-atom yang ada di dalam molekul ni. Hidrogen hanya memiliki aturan doublet dan nitrogen memiliki ataupun mematuhi aturan octet. Jadi kita letak 2 dulu untuk memenuhi aturan doublet. Kita letak elektron yang akan membuat ikatan 2, 4, 6. Okay, 6. Okay, jadi kita dah gunakan 6 elektron untuk membentuk ikatan dan juga memenuhi aturan octet untuk atoran tepi ataupun memenuhi aturan doublet untuk atom tepi. Dah cukup. So lagi lebihnya adalah tinggal 2. 2, 4, 6 kita dah guna dan balance-nya adalah 2. Maka 2 ni akan diletakkan kepada atom di bahagian tengah. Okay, macam tu. Lepas kita dah semua bilangan elektron ni 8, semua sekali dah dimasukkan ke dalam molekul ni, maka kita bilang ataupun pastikan semua atom-atom ini memiliki aturan doublet ataupun aturan octet. Okay, pertama kita cek oksigen, hidrogen ada 2, betul. Yang ni ada 2, yang ni pun ada 2. Jadi kita cek nitrogen pula. Nitrogen 2, 4, 6, 8 mematuhi aturan octet. Dah selesai perkara tersebut, maka kita gantikan elektron yang membuat ikatan ini dengan ikatan yang sebenar. Okay, kita lukis balik struktur dia. Nitrogen. Di sebelah kiri dia ada sepasang elektron yang membuat ikatan, maka kita gantikan dengan ikatan, membentuk dengan hidrogen. Di sebelah kanan dia ada sepasang elektron, maka kita dapat satu ikatan. Dan di sebelah bawah ada sepasang elektron, maka kita akan dapat satu ikatan. Maka ada nitrogen, dia ada satu sepasang elektron yang tidak membuat ikatan di sini. Okey, maka kita pun letaklah di situ. Ini adalah bentuk ataupun Lewis structure ataupun struktur Lewis bagi sebatian nitrogen. Okey, lepas tu kita pergi pada contoh yang lain, contoh yang lebih kompleks sedikit, iaitu sulfur trioxide ataupun sulfur trioxida. Jadi kita lukis struktur ni and then kita cari jumlah elektron valensi. Dia ada sulfur mempunyai 6 elektron valensi, oksigen pun ada 6 elektron valensi. Jadi kita pun total up lah. Okay, sulfur ada 1, dia ada 6 elektron valensi. Tambahkan dengan oksigen ada 3 oksigen dan dia pun 6 elektron valensi. So, jadi kita total up di sini, kita akan dapat 24 elektron. Jadi, kita akan dapat 24 elektron valensi. Okay. Seterusnya, kita buat rangka. Ni dia tidak ada hidrogen. Dia ada
sulfur dan oksigen. Biasanya dia ada dua kategori untuk kita nak buat rangka ni. Yang pertama kita kena pilih atom tengah ataupun central atom. Dia ada dua keadaan. Sama ada kita tengok keelektronegatifan bagi sesuatu atom. Kalau kita bandingkan sulfur dengan oksigen, sulfur lebih elektronegatif daripada sulfur. Maka sulfur dipilih untuk diletakkan sebagai atom tengah sebab dia mempunyai keelektronegatifan yang rendah. Jadi kalau kita bandingkan keelektronegatifan yang rendah biasanya akan jadi central atom. Ataupun mengikut jumlah atom. Kadang-kadang kita mengikut jumlah atom, okey. Sulfur ada 1, oksigen ada 3. Automatically kita dapat pasti bahawa sulfur berada di bahagian tengah. Okey. Dan oksigen berada di bahagian tepi. Maka benda ni dah menjadi, orang kata, kedua-dua peraturan tadi tu menepati. Sulfur kurang lebih rendah keelektronegatifan berbanding dengan oksigen. Dan juga sulfur ni mempunyai kandungan yang ataupun jumlah atom yang kecil, yang sedikit daripada oksigen. Okay. Kita dah buat rangka. Seterusnya, kita susun elektron. Jadi di sini tidak ada hidrogen, semuanya ada sulfur dan oksigen. Jadi kesemua unsur yang ada dalam sebatian ni mematuhi aturan oktet. Jadi kita pun ambil 12 elektron ni, 24 elektron ni kita susun. Pertama kita susun bagi atom-atom di tepi ni supaya mematuhi aturan oktet. Tempat yang pertama kita kena letak adalah elektron yang melakukan perkongsian elektron. 1, 2. Dia dah ambil 2, so jadi kita letak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi daripada 24 kita dah guna 8. Okey, dari 24 kita dah guna 8. Kita letak di bahagian sini pula oksigen ada lagi elektron daripada 24 kita dah guna 8, tinggal lagi 16. Maknanya ada lagi elektron. Jadi kita letak di sebelah sini pula. Bermula di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, daripada 24 kita guna 8, tinggal 16. Daripada 16 kita guna 8, tinggal 8. Okey, tinggal 8. Jadi kita pun letak di sini. Ada lagi 8 kan. Okey, kita letak bermula di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Atom di bahagian tengah kita tak boleh letak sebab semua elektron yang ada di sini, valensi elektron ni sudah pun digunakan oleh atom-atom di bahagian tepi atau unsur-unsur di bahagian tepi. Okey, so jadi tidak ada lagi elektron yang boleh dimasukkan, maka kita pun cek untuk melihat sama ada unsur-unsur ni mematuhi aturan oktet ataupun tidak. Pertama kita bilang oksigen ni 2, 4, 6, 8 cukup. 2, 4, 6, 8 cukup. 2, 4, 6, 8 cukup. Okey, atom-atom tepi dah cukup 8 mematuhi aturan oktet. Bagaimana pula dengan atom tengah? Bila kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6 tak cukup. Tapi dia mesti akan mematuhi aturan oktet untuk molekul ni stabil. Apa yang kita buat sama macam oksigen tu. Pada contoh yang pertama seperti oksigen, kita gerakkan salah satu daripada oksigen ni sepasang elektronnya untuk dipindahkan menjadi elektron yang dikongsi. Okay. Elektron ni dipanggil sebagai lone pair yang tidak berkongsi. Yang ni adalah elektron yang buat ikatan, maka ia adalah elektron yang berkongsi. Jadi kita kena gerakkan salah satunya elektron daripada oksigen sebelah kiri ataupun sebelah kanan untuk membuat perkongsian yang baru. Katakanlah kita ambil sepasang elektron ni, kita gerakkan di antara oksigen dan sulfur. Jadi kita lukis balik strukturnya. Sulfur, oksigen,
dan oksigen. Lepas tu kita letakkan elektron-elektronnya. Di sini di sebelah kiri sama saja, kita tidak melakukan apa-apa perubahan. Di sebelah bawah pun sama, kita tidak melakukan apa-apa perubahan. Cuma yang satu lagi, yang di sini berlaku perubahan. Iaitu, kita pindahkan satu, jadi sini ada dua pasang elektron dan dua pasang elektron yang tidak membuat ikatan. Okey. Lepas kita buat benda macam ni, kita bilang lagi sekali. Cukup tak cukup untuk kesemua atom-atom di dalam sebatian ni mematuhi aturan oktat. Yang ni 8, yang ni 8, yang ni kita bilang. Ni adalah elektron yang berkongsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Okey. Atom tepi cukup. Atom tengah pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Okey, cukup. Lepas cukup tu, kita tukarkan elektron yang berkongsi ni kepada bentuk ikatan. Sulfur. Di sebelah kiri dia ada sepasang elektron, maka kita buat satu ikatan terikat dengan oksigen. Di sebelah bawah ada satu sepasang elektron, maka dia akan membentuk satu ikatan dengan oksigen. Dan di sebelah kanannya ada dua pasang, maka kita buat dua lah. Maknanya ikatan double macam tu dan oksigen. Lepas tu kita letak elektron masing-masing. Okay. Kita letak elektron masing-masing ya. Jadi sini tu dua. Okay. Sepasang elektron ni sudah digantikan dengan ikatan. Samalah juga dengan di sini. Okay, di sini dua bonding dua lone pair dua bonding pair ni sudah pun menjadi ditukar kepada ikatan, maka kita letakkan 4 elektron sahaja. Okey. Di sini adalah bentuk Lewis structure untuk sulfur trioxide ataupun sulfur trioxide.